أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di atas talian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan dan juga ketenangan dalam kehidupan kita. Kiranya malam ni malam akhirlah sebelum esok kita akan sibuk untuk berkiam, iaitu dengan melaksanakan ibadah tarawih kan. Kita dah masuk kepada fasa Ramadan pada keesokan harinya. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita akan melihat dan menyambung lagi sekali pengajaran-pengajaran yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita melalui ahsanal qasas yang Allah Ta'ala berikan pengiktirafan sebaik-baik kisah yang dirakamkan di dalam Al-Quran, iaitu melalui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, baik. Untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi. Dan kita akan sambung pada ayat yang ke-12, yang ke-22, surah yang ke-12. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bercerita pada kesempatan yang lalu, iaitu berkaitan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dipindahkan daripada bumi Palestin dan duduk akhirnya di bumi Mesir. Dan di Mesir pula dia telah dibeli oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Al-Azizu Mesir, sebagai, kita boleh kata sebagai pemerintah ataupun menteri lah di Mesir. Okay, jadi duduklah Nabi Yusuf AS bukan sebagai hamba, walaupun ia dibeli sebagai hamba, tetapi telah diberikan kasih sayang oleh Al-Azizu Mesir kepada Yusuf ini adalah seperti anak. Yang ni ibu-ibu boleh tengok pada ayat yang ke-21. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara Nabi Yusuf alaihissalam daripada duduknya bersendirian, berseorangan di bumi Mesir, akhirnya diberikan tempat yang lebih baik daripada penempatannya di Palestin. Sebab itu Allah menggunakan kalimah iaitu wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Kami telah memberikan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi. Ada kelebihan. Mungkin dulu duduk di Palestin, mungkin rumahnya biasa-biasa, tapi berpindah di Mesir walaupun nampak macam sebatang kara, akhirnya duduknya di dalam istana. Kemudian Allah nak beri apa kepada Yusuf di Mesir nanti? Iaitu walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Iaitu kami akan mengajarkan sebahagian daripada ilmu takbir mimpi. Ini kelebihan yang ada kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diberikan ilmu takbir mimpi. Okey, baik. Kalau cerita tentang mimpi ni, ya tuan. Kalau bercerita berkaitan dengan mimpi ni, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang mimpi.
Mimpi ni dalam satu hadis yang sahih, iaitu dia terbahagi kepada tiga. Nabi membahagikan mimpi ini kepada tiga. Kalau ia adalah mimpi-mimpi yang baik, maka kata Nabi SAW, itu adalah mimpi yang datang daripada Allah. Dan kalau didatangi satu mimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk, itu adalah mimpi daripada syaitan. Dan kalau ada mimpi-mimpi yang sekadarnya tak nampak baik, tak nampak buruk, itu adalah permainan tidur. Maksudnya ia hanyalah sekadar mimpi yang mungkin mengulangi apa yang telah kita lakukan pada awal pagi ataupun seharian tersebut, maka terbawa-bawalah ke dalam mimpi. Jadi sahabat Nabi SAW bila mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi ini, maka mereka kata apa? Apa-apalah yang didatangi di dalam mimpi, khususnya dalam hal-hal yang mudarat ataupun hal-hal yang buruk ni, maka sepatutnya tidak memberi kesan kepada kita. Ada orang dia mimpi benda-benda yang negatif, mimpi-mimpi yang tak elok, jangan ambil cakna sangatlah, jangan ambil prihatin sangat. Sebab apa? Ia adalah sebahagian daripada gangguan syaitan. Okey, kalau mimpi-mimpi yang baik, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni terlalu berfikir tentang mimpi, akhirnya membawa kita jadi lebih negatif, tension, stres, akhirnya terbawa-bawa dan memberi kesan kepada kesihatan kita. Itu bahaya. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok pada ayat yang ke-22. Sekarang pada ayat yang ke-22, Allah Ta'ala menggunakan kalimah walamma balagha asyuddah. Okey, walamma balagha asyuddah. Kalimah ni dan ketika Yusuf telah sampai ke usia baligh, okey, yang sempurna kekuatannya. Ayat ni adalah merujuk kepada Nabi Yusuf telah masuk ke fasa anak bujang, ke fasa remaja ataupun ke fasa anak bujang lah. Ini kalimah balagha asyuddah. Dan kita boleh faham di sini kemungkinan Nabi Yusuf telah duduk di Mesir kurang minimanya sekitar dalam 10 tahun. Itu paling minima. Daripada kalimah ni kita dah boleh agak dah. Yang mana Allah Ta'ala tunjukkan fasa itu berubah. Ayat 21 itu fasa Yusuf baru masuk Mesir sebagai anak kecil. Dalam sekitar 5 tahun macam tu. Ayat 22, kalimah ini adalah menunjukkan kepada kita Yusuf ni telah dewasa dan dia membesar di dalam istana. Okey. Berapa tahun? Tak tahu. Cuma kita boleh agak iaitu dia minima mestilah cecah dalam 10 tahun. Okey, bukan 10 tahun usia dia. 10 tahun dia dah duduk di Mesir. Minima. Itu kalimah balagha asyuddah. Okey, kemudian Allah kata apa? Atainahu hukman wa ilma. Dan pada waktu itu, saat tersebut kami telah berikan kepada Yusuf hukma, iaitu kebijaksanaan, dan juga wa ilma, dan juga ilmu pengetahuan. Di sini kalimah hukma wa ilma ni dia ada beberapa tafsiran. Bila Allah kata atainahu, bila Yusuf dah dewasa, kami berikan kebijaksanaan dan kami berikan ilmu pengetahuan. Tafsiran yang pertama, kalimah hukman wa ilma ini adalah merujuk kepada Nabi Yusuf AS telah diberikan mukjizat. Ini tafsiran pertama lah, iaitu maksudnya Nabi Yusuf ni telah diangkat menjadi Nabi. Allah menggunakan kalimah hukma wa ilma. Okay? Iaitu Nabi Yusuf ni telah diangkat menjadi Nabi. Okay. Yang kedua, iaitu Nabi Yusuf AS diberikan hukma, kebijaksanaan ni tujuan dia adalah untuk Nabi Yusuf disayangi. Okay? Bila Allah berikan Nabi Yusuf ni kebijaksanaan, maka Nabi Yusuf ni disayangi di bumi Mesir. Kehadirannya di bumi Mesir itu disenangi dan disayangi oleh orang-orang Mesir. Sedangkan dia ni orang Palestin. Manakala bila Allah berikan kepada Yusuf ilmu pengetahuan, berarti Nabi Yusuf ini bukan sekadar disayangi dan disenangi, tapi bila diberikan ilmu pengetahuan lebih daripada orang lain, maka dia telah dihormati. Ini antara babak-babak yang mana Allah tunjukkan Yusuf ini dia membesar dengan kadar yang sempurna, dan Nabi Yusuf AS ni dia akan bakal menjadi pemimpin di bumi Mesir. Okay? Yang ini adalah
satu clue daripada awal lagi. Nabi Yusuf ni membesar dalam keadaan yang sangat baik. Diberikan hikmah dan juga diberikan ilmu. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami telah memberikan najzi, iaitu ganjaran kepada orang yang muhsinin, orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Apa yang Allah Ta'ala nak masukkan dekat sini, kita boleh bayangkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yusuf ini dia bukan membesar di rumah, dia bukan membesar di sekolah pondok, dia bukan membesar di madrasah, tidak. Dia membesar di dalam istana. Kebiasaannya pada zaman dahulu, mana-mana manusia ataupun anak-anak yang telah dibesarkan di dalam istana dengan kesenangan, di dalam kenikmatan, diberikan macam-macam kemudahan, selalunya anak ini akan rosak apabila dia dewasa. Apabila dia dewasa, kebiasaannya dia akan rosak. Sama ada dia menjadi angkuh, dia jadi sombong, dia jadi jahat dan sebagainya. Itu adalah kebiasaan. Sebab apa? Daripada kecil dia disogok dah dengan macam-macam benda. Apa yang dia minta dia dapat. Tapi Allah Ta'ala beri jaminan kepada Yusuf, dia ni adalah wa kadzalika najzil muhsinin. Dia diberikan ganjaran kerana dia ni muhsin, orang yang sentiasa memperbaiki amalan. Maksudnya, walaupun dia duduk dalam istana, diberikan, dilimpahi dengan macam-macam nikmat, tapi Yusuf diberikan sedikit kemampuan, iaitu dia memperbaiki sendiri amalan-amalannya. Maksudnya dia sentiasa tawaduk, dia tak menjadi sombong, tak menjadi jahat dan sebagainya. Okey, itu mesej yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita. Dan ini yang kita belajar daripada Nabi. Walaupun Nabi ni datang daripada bangsawan Quraisy, daripada kabilah bangsawan Quraisy, tapi Nabi SAW tak sombong. Yang mengikuti Nabi bukan orang-orang yang kaya raya, sebahagian sahaja, tapi yang majoritinya adalah orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Okey, yang ini pengajaran. Walaupun kedudukannya tinggi, tetapi mereka sentiasa jiwanya membumi, jiwanya rendah, jiwanya sentiasa bersama dengan orang-orang yang di bawah. Ini satu pengajaran yang sangat baik yang Allah Taala tunjukkan kepada kita melalui teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Baik, sekarang ni ini antara cerita yang sering kali kita dengar. Cerita apa? Iaitu isteri Al-Aziz telah cuba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, ini cerita yang selalu kita dengar ni. Isteri Al-Aziz yang dipanggil sebagai Zulaikha. Zulaikha ni menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, baik, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-23. Daripada ayat yang ke-23. Okey. Allah Ta'ala menggunakan kalimah warawadathu. Kat sini Allah gunakan kalimah warawadathu. Okey. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ni ayat dia, kalau dia sebab itu baca surah Yusuf ni, dia macam kita baca novel tau. Ayat dia membunga-bunga. Dia tak direct macam ayat-ayat Quran yang lain. Sebab dia kisah. Allah kata apa? Warawadathu allati huwa fi baitiha. Dan perempuan warawadat, yang ini merujuk kepada isteri Al-Aziz. Yang huwa, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, fi baitiha, tinggal di dalam rumahnya. Okey. An nafsi, iaitu dia ni berkehendak kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat ni dia macam berbunga, tapi saya nak mudahkan macam ni. Kalimah warawadathu. Kalimah warawadathu, dia datang daripada kalimah iaitu murawadah. Kalimah warawadathu ni dia datang daripada kalimah iaitu murawadah. Murawadah. Itu kalimah asal dia. Apa maksud murawadah? Murawadah ni dia ada beberapa tafsiran. Antaranya ini dalam kitab Al-Mufradat fil Quran, iaitu dia sebut kalimah murawadah ni iaitu menunjukkan kepada kita perbuatan berulang-ulang. Okey, kalimah ni warawadat ni dia bererti
perbuatan yang berulang-ulang. Okey, itu yang pertama. Tafsiran yang kedua iaitu kalimah ini juga memberi maksud godaan. Okey, kalimah ini juga memberi maksud godaan. Dan tafsiran yang ketiga pula memberi maksud iaitu dia berkehendak tapi orang tak berkehendak pada dia. Kita dalam bahasa Melayu dia kata apa? Dia hanya bertepuk sebelah tangan saja. Nampak? Kalimah ni saja, warawadathu ni dia ada tiga maksud. Okey, ni kaya ni bahasa Arab ni. Okey, walaupun dia satu kalimah tapi dia memberi tiga maksud. Sebab itu Allah menggunakan kalimah ini merujuk kepada isteri Al-Aziz. Kenapa? Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita macam mana perbuatan isteri Al-Aziz ni. Iaitu dia ni dalam keadaan cuba menggoda Nabi Yusuf. Dan dia menggoda bukan menggoda kali pertama. Tapi godaan yang telah berulang-ulang kali. Okay? Dan pada ayat 23 ni Allah rakamkan adalah peristiwa godaan yang terakhir daripada isteri Al-Aziz Mesir. Maksudnya sebelum itu banyak dah, tersangat banyak. Bayangkan Nabi Yusuf dah duduk 10 tahun lebih dah. Jadi godaan tu banyak. Ayat 23 ni hanya merakamkan peristiwa godaan yang terakhir saja. Sebab itu Allah gunakan kalimah warawadathu. Boleh ibu-ibu? Kemudian Allah juga memberi isyarat kepada kita yang mana godaan itu hanya daripada sebelah pihak. Dan sebelah pihak lagi tak nak. Okay, sebelah pihak sahaja yang berkehendak dan sebelah lagi pihak tak nak langsung. Itu maksud kalimah warawadathu. Kalau ibu-ibu nak nampak lagi kalimah warawadathu ni, iaitu kita boleh faham isteri Al-Aziz Mesir ni dia dalam keadaan dia memakai baju yang cantik-cantik, kemudian dia ni dalam keadaan bersolek, kemudian dalam keadaan dia memakailah apa-apa sahaja yang bertujuan untuk menarik perhatian Nabi Yusuf AS. Sebab itu pada kalimah ni Allah tak gunakan kalimah al-mar'ah. Al-mar'ah Al-Aziz Mesir, isteri kepada Al-Aziz Mesir, tak. Allah merujuk kepada warawadathu. Sebab Allah mensifatkan macam mana isteri Al-Aziz ni. Dia ni cuba menggoda, godaannya berulang-ulang tetapi godaannya hanya daripada sebelah pihak. Okey, nampak besar ayat ni. Okey, kemudian Allah tunjukkan lagi kepada kita, dia ni berkehendak kepada Nabi Yusuf AS. Dan Allah kata apa? Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqatil abwab. Dan dia lebih berani lagi iaitu dia telah menutup semua pintu-pintu istana. Ni maksudnya dia tekad lah ni. Dia dah tak fikir panjang. Dia dah tak fikir apa-apa. Sekarang saya nak dan saya sanggup buat apa sahaja. Tindakan yang paling berani iaitu dia telah menutup seluruh pintu istana. Sebab itu Allah menggunakan kalimah al-abwab. Kita tahu kan dalam bahasa Arab kalimah pintu adalah al-bab, kan? Al-bab, bukan Ahmad al-bab. Al-bab tu maksudnya satu pintu. Tapi kalau abwab iaitu jamak taksir kepada pintu. Maksudnya pintu yang sangat banyak. Semua pintu istana ditutup. Rumah kita baru 2 pintu, 3 pintu kan. Pintu rumah lah, pintu utama. Entrance kita. Tapi untuk istana ni mungkin banyak. Dan Allah kata dia telah tutup seluruh pintu. Wa qalat haytalak. Dan dia pun telah berkata kepada Nabi Yusuf AS. Wa qalat. Siapa yang berkata ni? Iaitu isteri Al-Aziz Mesir tadi tu dia kata haytalak. Okay, haytalak. Haytalak ni kalau terjemahan dia macam inilah, marilah kemari, aku bersedia untukmu ni. Tapi haytalak ni dia lebih macam aku ni milikmu. Buatlah apa sahaja. Ini ayat yang kita kata sebagai satu pujukan lah, godaan yang jahat daripada isteri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf AS. Okey, ini kita tengok. Nanti ibu-ibu, saya akan terang kepada ibu-ibu apa pengajaran pada ayat ni. Kenapa Allah highlight? Nanti kita akan nampak pengajaran. Baik, kemudian apa yang berlaku? Maka Nabi Yusuf pun menjawab, Allah kata, qala, maka Yusuf telah berkata, ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Innahu, sesungguhnya
siapa sesungguhnya? Iaitu Allah itu Rabbi ahsana mathwa, iaitu Tuhanku ahsana maswa, telah memberikan sebaik-baik tempat kepada aku. Dulu duduk di Mesir, duduk di Palestin, sekarang dah duduk di Mesir. Duduk di Mesir pula bukan di tempat-tempat biasa, tetapi di dalam istana, tempat yang paling terbaik pula. Jadi dia kata Rabbi ahsana maswa. Kalimah Rabbi ni, para ulama tafsir dia kata apa? Kalimah Rabbi ni dia boleh jadi merujuk kepada Allah dan boleh jadi merujuk kepada Al-Aziz Mesir. Maksudnya merujuk kepada suami kepada Zulaikha ni. Tetapi saya lebih cenderung kalimah Rabbi ini adalah merujuk kepada Allah. Ulama tafsir yang mengatakan kalimah Rabbi ini merujuk kepada Al-Aziz Mesir sebabnya dalam bahasa Arab, kalau tuan rumah kita panggil owner kan, landlord, tuan tanah. Tapi dalam bahasa Arab mereka akan panggil sebagai Rabbul Bait. Okay, tuan rumah tu akan dikenali dengan nama Rabbul Bait. Dia pinjam daripada kalimah Rabb. Okay, kalimah Rabb. Jadi bila Nabi Yusuf kata Rabbi, boleh jadi adalah suami kepada Zulaikha, Al-Aziz Mesir, pemilik istana tu, ataupun merujuk kepada Allah Ta'ala. Tapi pada pandangan saya, iaitu dia adalah seorang Rasul, dia adalah seorang Nabi, sudah tentulah dia lebih takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Yusuf kata apa? Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya Allah telah memelihara aku dengan sebaik-baiknya dan sesungguhnya orang zalim tidak akan berjaya. Okey. Baik, di sinilah Allah tunjukkan yang mana Nabi Yusuf ini telah diberikan iaitu hukman wa ilma. Kita patah balik ayat atas ni. Iaitu Nabi Yusuf telah diberikan kebijaksanaan dan telah diberikan ilmu pengetahuan. Naik lagi. Iaitu Nabi Yusuf juga telah diberikan satu lagi kelebihan iaitu ilmu tempat yang sangat baik dan dia ni juga diberikan ilmu takwil mimpi. Ini antara kelebihan Nabi Yusuf. Sebab itu bila dia berada dalam keadaan macam ni, dia masih lagi ada defend kat sini. Dia masih ada lagi defend. Baik, macam mana yang Allah Ta'ala nak sampaikan bila kita berada dalam keadaan situasi macam ni? Okay, sama ada diuji dengan wanita ataupun diuji dengan harta ataupun diuji dengan jualan runtuh. Ramadan ni nak raya ni contohlah. Apa yang membezakan kita? Apa yang akan menjadi, kita kata apa? Dinding kepada kita? Jawapannya adalah ilmu dan iman. Nanti kita akan tengok pada ayat bawah ni. Okay? Yang akan jadi dinding kepada kita adalah ilmu dan juga iman. Itulah yang akan menjadi benteng. Okay? Pergilah mana-mana pun. Kalau dibekalkan dengan ilmu dan iman, percayalah akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa penting benda ni? Okay, nanti kita akan tengok. Saya nak terang kepada ibu-ibu pengajaran dia. Bayangkan mungkin kita ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita tak rasa. Tapi boleh jadi berlaku pada anak-anak kita yang mungkin kita akan hantar mereka ni belajar di luar negara. Kan, tak kisahlah luar negara ke ataupun dalam negara sekalipun, dia dah tak bersama dengan kita, dia akan duduk di asrama, di college. Masa tu kita tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Jadi selagi mana dia duduk di bawah kita, bawah penjagaan kita, bawah penguasaan kita masa dia kecil, benda dua inilah yang perlu dijadikan sebagai benteng dalam hati anak-anak. Iaitu ilmu dan juga iman. Ilmu dan juga iman. Baik. Sekarang cuba kita tengok pada ayat 23 ni terlalu banyak pengajaran yang kita boleh keluar daripada ayat ini. Okey, ada banyak pengajaran yang kita boleh keluar daripada ayat ini. Apa dia? Iaitu pengajaran yang paling awal sekali. Okey, pengajaran yang paling awal sekali Allah tunjukkan kepada kita ketika mana Yusuf ni digoda oleh Zulaikha. Kita kena bayangkan betapa kentalnya iman Nabi Yusuf dan betapa banyaknya ilmu pengetahuan Nabi Yusuf. Sebab apa? Dia diuji, digoda ini ketika mana Nabi Yusuf dalam keadaan bujang. Okey, dia adalah anak bujang. Dia masih lagi belum berkahwin. Okey, jadi tuan-tuan kena bayangkan. Ini anak bujang ni.
Tapi dia boleh mengelak godaan tersebut adalah kerana dia takutkan Allah. Adanya iman dan adanya ilmu. Okey, itu yang pertama. Kerana adanya iman dan ilmu itu sekalipun dia bujang tetap menjadi benteng. Itu pertama. Yang kedua, dia bukan sekadar bujang. Bahkan dia juga masih muda. Ada juga orang bujang dah tua tuan-tuan. Kan? Ada orang bujang dah tua. Ni bujang, dia bujang dan dia masih lagi muda. Okey. Dia bujang dan dia lagi masih muda. Bahkan apa dia nak takut? Dia seorang lelaki bukan seorang perempuan. Kalau seorang perempuan mungkinlah dia boleh rasa saya perempuan kalau ada apa-apa sayalah yang pregnant dan sebagainya kan. Tapi kalau seorang lelaki apa dia nak takut? Bukan saya yang nak, dia yang serah diri. Macam itulah. Jadi kita boleh bayangkan betapa kentalnya ilmu dan juga iman yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS. Yang ketiga, Nabi Yusuf ni dia duduk di luar negara. Ini bahasa kita lah. Dia duduk di perantauan. Dia bukan duduk di kampung halamannya di Palestin. Dia duduk di Mesir. Jauh daripada ayahnya, jauh daripada adik-beradiknya. Kalau dia buat pun orang tak tahu. Betul. Jadi kisah ni kalau kita dapat cerita pada anak-anak kita, kita jadikan Nabi Yusuf ini sebagai ikon. Kita jadikan Nabi Yusuf sebagai ikon. Anak-anak kita ni nak bayang, oh cool lah kalau saya dapat serumah dengan housemate dengan yang ini. Dia macam tu. Tapi kita kata lagi cool kalau awak ikut seperti Nabi Yusuf. Yusuf ni dia dah tampan, dia dah kacak, ada iman, terbaik di sisi Allah. Kita jadikan dia sebagai ikon kepada orang muda. Ini penting nasihat. Baru ni saya tengok ada seorang artis perempuan. Dia ni dah bertudung, kemudian dia buka tudung. Dan baru ni saya tengok bila dia sambut hari jadi dia melakukan seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Iaitu sebelum dia nak tiup lilin tu, dia ada wish dulu kan. Wish dan dia bukan berdoa. Wish ni dalam keadaan macam ni. Dia buat macam ni. Dia pejamkan mata, tundukkan kepala, kemudian dia buat macam ni. Kemudian dia lepaskan, lalu dia tiup lilin tu. Saya tak pasti tuan-tuan, sama ada dia telah tukar agamanya ataupun kejahilannya sampai tahap itu dia meniru dan mengikuti orang yang dia ikut. Saya tak tahu. Suka sangat mengidolakan orang-orang Mak Saleh ke orang barat sampai dia ikut bulat-bulat. Itu mungkin kejahilan lah, tapi saya rasa mustahil lah jahil. Boleh jadi tertukar agama, saya tak tahu. Wallahualam. Tapi itu antara benda yang kita nampak depan mata. Okay? Kita tak tahu yang lain-lain yang kita tak nampak depan mata kita. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jadi kitalah yang kena letakkan orang yang betul di hadapan anak-anak kita, diri kita ni sebagai satu ikon yang kita boleh jadikan sebagai teladan. Jadi Allah tunjuk kepada kita teladan pada Yusuf. Yusuf ni walaupun dia masih buda, walaupun dia masih lagi bujang, walaupun duduk di perantauan, iman tetap kental. Okey. Baik, yang keempat pula pengajaran kepada kita daripada Yusuf, iaitu Nabi Yusuf AS ni bukan sekadar duduk di perantauan, bahkan dia duduk di negara yang bukan Islam. Mesir ni bukan negara Islam zaman tu. Jadi Yusuf datang, kalau dia buat pun tak ada orang nak kacau, tak ada orang nak ambush. Tak ada jawatan agama pun nak tangkap, nak paksa kahwin, tak ada. Tak berlaku pun. Okey? Tetapi kerana iman. Ini soal ini semua iman. Ini kerana iman. Yang mempertahankan dirinya, menjadikan dia terselamat daripada godaan. Kalau ibu-ibu baca tafsir, ada sebahagian tafsir kata apa? Tak, Nabi Yusuf telah telanjur. Ada riwayat kata telah berzina. Itu adalah riwayat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Itu ada riwayat, tapi riwayat itu disebutkan dalam kitab Taurat. Dan para ulama kita melihat itu semuanya riwayat-riwayat yang palsu. Kenapa? Allah Ta'ala bersihkan nama Nabi Yusuf ni pada ayat lepas ni. Nanti kita akan tengok macam mana Allah bersihkan nama Nabi Yusuf. Sebab dalam kitab Taurat yang telah diselewengkan, mereka kata tak, Nabi Yusuf telah melakukan perzinaan. Okay? Nabi Yusuf telah melakukan perzinaan. Ini banyak riwayat. Ada 3 riwayat dalam kitab Taurat menyebutkan, tapi pandangan ini semua ditolak. Allah bersihkan nama Nabi Yusuf AS. Okey, baik. Yang berikutnya, baik, dia adalah riwayat Israeliat lah kita kata, dalam kitab Taurat. Okey, riwayat yang pengajaran yang berikutnya pula,
Dia bukan sekadar duduk di perantauan, dia bukan sekadar duduk di negara yang bukan Islam, tetapi kalau kita nampak daripada kisah ini, bila Allah gunakan kalimah warawadathu tu, dia adalah ajakan daripada wanita, kan? Dia bukan Nabi Yusuf yang nak, tapi ajakan daripada wanita. Kamu nak sangat kan, contohlah. Dia fikir, kamu nak sangat, apa ya? Bukan saya yang salah, awak yang salah. Sebab dari sudut undang-undang Malaysia, dari sudut undang-undang di luar negara, kalau atas kerelaan maka terlepas. Tapi kalau undang-undang Malaysia, sama ada suka sama suka ke ataupun dipaksa, maka akan dijatuhkan hukuman sebat, kan? Hukuman penjara lama, saya rasa beberapa tahun, saya tak ingatlah. Baru ni saya ada program dengan penjara. 2 hari lepas saya mengajar di penjara Sungai Buloh. Kemudian sebelum tu saya ada program dengan pegawai penjara. Dia ada tunjuklah hukuman-hukuman tu. Tapi yang paling berat sebenarnya, selain daripada dadah, iaitu hukuman kita kata apa hubungan budak bawah umur, macam itulah. Sama ada suka sama suka ataupun tidak, dia akan dijatuhkan hukuman. Okay? Jadi sekarang kita kena bayangkan, Yusuf ni dia bukan dia nak, tapi adalah wanita itu yang menyerahkan diri. Kalau fikir dari sudut undang-undang, Yusuf tak ada apa pun untuk didakwa. Kalau dia buat pun tak menjadi satu kesalahan pun. Sebab apa? Duduk di negara bukan Islam, dan yang menyerah itu adalah isteri kepada Al-Aziz, bukan daripada Nabi Yusuf AS. Kemudian wanita tu juga adalah wanita yang muda. Ini nanti kita akan tengok di hujung-hujung surah nanti Allah ceritakan, iaitu Zulaikha ni, isteri Al-Aziz ni, dia adalah wanita yang muda, bukan tua dah. Okay, maksudnya ada lagi tarikan dia. Kemudian wanita itu juga adalah majikan kepada Nabi Yusuf AS. Okay, maksudnya kalau dia memenuhi kehendak isteri kepada Al-Aziz ni, boleh jadi lepas tu macam-macam lah akan ditabur pada dia. Wang ringgit, kehidupan yang mewah, kebahagiaan. Maksudnya, tak ada kerugian lah. Istilah saya lah. Tak ada kerugian. Awak buat, awak yang seronok, awak yang dapat macam-macam nikmat. Kan? Kesalahan tak, dakwaan pun tak susah pun. Bahkan Nabi Yusuf pula, bila dia tolak daripada ajakan ini, menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara pula. Kalau dia buat, dia dapat kebahagiaan, dia dapat nikmat. Kalau dia tolak, dia akan masuk ke dalam penjara. Kalau tuan-tuan lah, kalau kita lah dalam keadaan macam ni, kita nak pilih yang mana? Kan? Kalau kita akan pilih, tak apalah, walaupun nampak salah, baik saya buat, sebab paling tidak saya selamat. Daripada saya tolak, akhirnya saya ke penjara. Tapi Allah tunjuk kepada kita pilihan yang betul adalah pilihan Nabi Yusuf AS. Walaupun dia menolak dan ke penjara, tapi dia memilih kerana mencari redha daripada Allah. Saya tunjuk pada ibu-ibu, kita tengok pada kisah Nabi SAW berhijrah. Bila Nabi berhijrah, orang Mekah ni bila keluar berhijrah, dia tinggalkan seluruh harta dia. Dia jadi miskin, dia jadi miskin, kemudian hartanya ditinggalkan, jawatannya ditinggalkan, dan dia akan bertolak selai sepinggang. Di tengah jalan, kalau berjaya ditangkap oleh Quraisy, mereka akan dijatuhkan hukuman bunuh. Nampak tak? Tak berbaloi kan? Keluar dalam keadaan miskin, hilang jawatan, hilang dunia dia. Kalau ditangkap, dijatuhkan hukuman bunuh. Baik duduk di Mekah. Duduk tetap kaya, tetap ada jawatan, dan tak ada apa-apa pun yang akan diapa-apakan kepada kita. Nak ditangkap ke, nak dibunuh. Sebab apa? Kita tak pergi ke Madinah. Sedangkan nak pergi Madinah tu bukan sekadar bergodok gadai, tapi menyebabkan kita jadi miskin dan bersusah payah pula nak berjalan sampai 500 lebih kilometer. Jadi buat apa? Tapi Allah tunjukkan kepada kita, itulah pengorbanan untuk agama. Okay? Mereka korbankan keinginan mereka, dunia mereka adalah kerana Allah Ta'ala. Itu satu benda yang sangat luar biasa lah. Yang itu pengajaran pada kita. Apa yang saya dah korban dalam hidup saya dan dunia saya adalah untuk agama Allah. Okay? Macam itulah Nabi Yusuf AS. Dia korbankan fitrah seorang manusia itu adalah kerana untuk meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan punya godaan macam mana? Alah, kamu buat je lah kan. Kamu juga yang senang. Nanti lepas tu taubatlah.
syaitan datangkan angan-angan. Taubatlah. Macam kita lah, buat dosa, tak apalah, malam sekarang saya tidur, insya-Allah pagi esok saya nak bangun taubat lah, nak bangun tahajud nak taubat. Jawapannya bangun ke tidak? Kan, selalunya tak bangun. Cita-citanya ada, angan-angannya ada, tapi tak bangun. Okey. Kemudian sekarang ni Nabi Yusuf, kalau tengok pada ayat 23 ni, boleh jadi Nabi Yusuf ni dia akan salahkan siapa? Dia akan salahkan Allah. Ni bukan salah saya ni, Allah lah yang salah. Sebab Allah yang memberikan ketampanan kepada saya, terlalu tampan. Sampaikan orang tergila-gilakan saya. Ada orang macam tu kan. Bukan saya nak, dia yang datang pada saya. Jangan salahkan saya, salahkan Allah. Macam itulah. Yang itu yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Pengajaran. Yang berikutnya, iaitu kita boleh kata laluan nak ke arah kejahatan dan kemaksiatan itu telah terbentang. Pintu-pintu dah tutup dah. Benda dah depan mata dah. Tetapi Nabi Yusuf tinggalkan hanya kerana iman dan juga ilmu. Okey, ini pengajaran kepada kita untuk ayat yang ke-23. Okey. Sekarang ibu-ibu dan rahmati Allah, tengok pada ayat yang ke-24. Ayat 24 ni kena tengok betul-betul Ayat 24 kena tengok betul-betul. Okey, sebelum tu. Puan Nur Alam Mahmud, Rabbul Manzil. Boleh juga. Tapi kebiasaan disebut sebagai Rabbul Bait. Sama je. Okey. Baik. Okey, kita tengok ayat ke-24. Ayat 24 ni, dia kita boleh kata macam, apa dia? Ayat ni kena tengoklah, kena betul-betul cakna. Kalau kita tak perhatikan, nanti dia akan timbul keraguan. Kenapa? Okay, tengok. Allah kata apa? Walaqad hammat bi wa hamma biha. Dan sebenarnya Al-Aziz Mesir itu berkeinginan sangat kepadanya. Nya itu adalah Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu. Perhatikan ayat ni akan timbul fitnah. Contoh walaqad hammat bi, hamma ni maksudnya keinginan, syahwat. Zulaikha berkeinginan kepada Yusuf, dan wahamma biha, dan Yusuf pula berkeinginan kepada Zulaikha. Takkanlah seorang nabi macam tu. Dan itu adalah satu fitnah. Kan? Sebab itu kalau kita tengok, bila kita baca pun, kita disunatkan adalah untuk menyambung. Jangan berhenti kat sini, sambung. Dan kalau nak berhenti, harus berhenti di sini, baru ayatnya komplit. Okey, berhenti dekat sini. Kalau kita berhenti kat sini, lagi salah. Wanita itu berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun berkeinginan kepada wanita. Lagi timbul fitnah. Okey, sekarang ni, para ulama kita kata sebenarnya ayat ini yang hanya berkeinginan adalah Zulaikha. Manakala Nabi Yusuf AS tidak ada keinginan langsung pun. Kenapa? Okey, tengok bila Allah kata walaqad hammat bi, Zulaikha berkeinginan kepada Yusuf AS. Itu satu benda yang fakta lah. Sebab ayat sebelum itu dia dah tunjukkanlah godaan-godaan dia. Ayat berikutnya Allah kata wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Okey, waw dekat sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Waw dekat sini namanya waw al-istinaf. Okey, namanya adalah waw al-istinaf. Saya cek. Waw dekat situ dikenali sebagai waw al-istinaf. Waw istinaf ni apa? Iaitu kita tak mendahulukan yang ini, tapi kita dahulukan yang ni, yang disebut sebagai laula. Macam mana saya nak kata okey, saya mudahkanlah, kita tak terjemahan di sini. Bila Allah kata dan Zulaikha berkeinginan kepada Yusuf, berarti kat sini kan, laula an ra'a burhana rabbi wa hamma biha. Andai kata ataupun kalaulah tidak kerana Allah melihatkan Tuhannya iaitu Allah melihatkan burhan, tanda-tanda daripada ketuhanan, wa hamma biha, maka Yusuf berkehendak kepada Zulaikha.
Maksudnya kalau ibu baca ayat ni, sampai ayat ni seolah-olahnya Allah kata apa? Zulaikha berkeinginan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Andai kata kalau Allah tak melihatkan satu tanda daripada Tuhannya, daripada Allah, maka Yusuf pun berkeinginan kepada Zulaikha. Artinya Nabi Yusuf tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Nabi Yusuf tak ada keinginan langsung kepada Zulaikha. Jadi kalau orang yang menterjemahkan mengatakan Yusuf ada keinginan, maka itu adalah fitnah. Sebab itu para ulama kita kata waw ini namanya waw al-istinaf. Okey, manakala kalimah laula itu disebut sebagai harfu imtina' lil wujud. Tak apa ni disebut no saraf lah, tak apalah itu satu sudut lah. Cuma nak bagi tu terjemahan dia seperti itu. Zulaikha berkeinginan kepada Yusuf alaihissalam, andai kata kalaulah tidak kerana Allah mendatangkan, memperlihatkan tanda-tandanya, wahamma biha, nescaya Yusuf pun berkehendak kepada Zulaikha. Ini Allah menyuci, membersihkan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, baik. Jelasan ibu-ibu? Okey. Sekarang ni, soalnya sekarang, apa yang Nabi Yusuf nampak ni? Ro'a ni. Kalau tengok kat sini, dia tulis menyedari. Ro'a ni melihat. Okey. Melihat tanda-tanda ketuhanan ataupun tanda-tanda Tuhannya. Di sini ada beberapa tafsiran. Okey, di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, dan ini adalah tafsiran daripada Israiliyat lah, daripada kitab Taurat. Dia kata apa? Nabi Yusuf ni telah diperlihatkan oleh Allah wajah Nabi Yaqub, iaitu ayah dia. Maksudnya dia ada keinginan. Tiba-tiba Allah datangkan Nabi Yaqub tengah melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf masa terkejut. Ini riwayat Israiliyat. Kalimah burhan dekat sini, kalimah burhan dekat sini adalah merujuk kepada iman dan juga ilmu. Yang inilah yang menjadi kata kunci. Keyword kepada apa yang menjadi benteng kepada seorang mukmin daripada melakukan maksiat, iaitu iman. Iman ni benda tak nampak, benda yang tak nampak. Okey, tapi benda tu ada. Ibu-ibu mungkin pernah tengok ada orang buat kita kata apa eksperimen society dia macam eksperimen sosial. Dia pergi ni di luar negara lah, Mak Saleh. Bila masuk bulan Ramadan, dia kata dia nampak lelaki-lelaki muslim, wanita-wanita muslimah ni, dia kata saya bagi awak minum air mineral ni sebotol, saya akan hadiahkan awak iPhone 12. Kan? Ambil air ni, minum seteguk, bukan habiskan, minum seteguk je, saya akan bagikan awak iPhone 12. Kemudian semua orang Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang buat eksperimen sosial ni, sosial eksperimen ni adalah orang Muslim juga. Okay, dia orang Muslim juga. Bila dia buat macam tu, kebanyakannya mereka ni tak nak. Dia kata, saya takkan minum. Walaupun iPhone 12 ke kamu bagi apa, saya takkan minum. Sebab apa? Ini adalah perintah Tuhan. Nampak? Iman. Iman tu jadi benteng. Kemudian adalah social eksperimen tu datang pula seorang lelaki berjubah. Datang berjubah. Ini sebab lakon lah kan. Datang lelaki tu berjubah, dia kata apa? Ditawarkan pada dia, nak iPhone ke nak air mineral? Kamu minum air mineral, kamu akan dapat iPhone. Lelaki yang berjubah ni, yang olok-olok ke jubah ni, dia ambil air mineral dan dia nak minum. Okay, dia ambil air mineral dan dia nak minum. Bila dia nak minum ni, lelaki yang dia offer tadi ni, ataupun muslimah yang dia offer tadi tu, yang tak nak tu, pergi belasah lelaki pakai jubah tu. Dia kata, kamu sepatutnya takut kepada Allah. Kamu sepatutnya jangan buat macam tu. Jangan kerana iPhone, kamu sanggup gadaikan puasa kamu dan sebagainya. Macam-macam. Pendek cerita, last kali barulah dia tahu rupa-rupanya itu adalah social experiment dia. Apa yang dia dapat? Akhirnya orang tu hadiahkan iPhone itu kepada lelaki yang menjaga imannya. Nampak? Iman dapat, puasa selamat, iPhone pun dapat. Nampak? Okay? Ni. Apa-apa pun ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah iman. Suburkan dalam diri kita, suburkan dalam diri anak-anak kita. Sebab itu, sebagai satu contoh, perasan tak? Bila Allah cerita tentang dosa, tak kisahlah apa-apa dosa, mencuri ke, berzina ke dan sebagainya, Allah mesti akan bercerita tentang hari akhirat. Sama ada pembalasan syurga ataupun pembalasan neraka. Betul, perasan tak? Kenapa? Setiap masalah, problem, dia ada dua sebab. Okay, kalau dalam ilmu psikologi, masalah ni dia ada dua.
Satu disebut sebagai real problem, satu lagi disebut sebagai presenting problem. Okey. Saya pernah baca satu data daripada Selangor ni, Jabatan Syariah Negeri Selangor. Dia kata Negeri Selangor ni antara yang tertinggi kes perceraian. Yang muda lah, muda sampai ke pertengahan, majoriti. Selangor ni yang kita kata dia leading lah, leading dalam kes-kes perceraian. Bila dikaji, kes-kes perceraiannya semuanya adalah kes-kes yang remeh-temeh. Kenapa bercerai? Sebab rebut remote TV. Kan, suami nak tengok bola, isteri nak tengok drama kan, K-drama lah apalah, bergaduh, bercerai. Kenapa bercerai? Suami keluar bilik air tak reti tutup lampu. Isteri kata tutup pintu, tutup lampu. Suami pun tak ingat, tak buat. Bercerai. Kenapa bercerai? Sebab isteri basuh baju waktu malam. Akhirnya baju tak kering, bau hapak. Suami tak suka bercerai. Kaunselor kata apa? Ini semua tak tutup. Ni Puan Hazlian pun kata tak tutup ubat gigi kan. Picit daripada tengah lah, orang kata picit pun macam-macam kes. Orang kata, kaunselor kata, yang semua disebutkan itu semuanya adalah presenting problem saja. Presenting problem. Real problem dia apa? Masalah sebenarnya apa? Ada orang kata kerana masalah kewangan, ekonomi rumah tangga. Tak juga. Ramai orang duduk di kampung, hidupnya susah tapi tetap perkahwinannya sampai ke mati. Kan? Ada orang kata adalah kerana iman dia. Kan? Tak ada solat jamaah dekat rumah. Tak juga. Orang-orang yang tak beriman tu bahagia juga. Okay? Ni kaunselor sebut ni, kajian mereka. Maksudnya orang yang tak beragama Islam kan, tetap lagi berkahwin, bahagia juga. Bila dikaji, rupanya real problem dia simple dia. Sebab tidak ada lagi kasih sayang. Benda yang kecil tu akhirnya jadi besar, akhirnya membawa kepada perceraian. Nampak? Tak ada kasih sayang, simple dia. Tak ada kasih sayang. Selesai. Tak ada kasih sayang, habis semua pakat bergaduh. Dulu masa kasih tu, kentut pun orang kata wangi kan. Kalau jatuh pun dimakinya batu tu. Tapi sekarang ni berbeza. Sebab tidak ada kasih sayang. Jadi dalam soal amalan kita, bila orang mukmin melakukan maksiat, masalah dia yang paling utama, real problem dia adalah kerana tidak percaya hari akhirat. Soal iman. Soal iman. Kenapa dia bermaksiat? Kerana tak percaya hari akhirat. Kalau dia hanya kita kata berzina ni tak boleh, berdosa. Okey, dia berhenti berzina tapi dia ambil rasuah. Rasuah ni tak boleh, berdosa. Okey, saya tak berrasuah tapi saya minum arak. Dia takkan selesai. Tapi kalau ditegur daripada awal, real problemnya itu disettlekan, diselesaikan, iaitu percaya hari akhirat, dia akan selamat. Sebab apa? Bila dia percaya hari akhirat, automatik dia tahu apa yang dia lihat akan dinilai oleh Allah, akan dihisap. Apa yang dia dengar, Allah akan hisap. Apa dia cakap, Allah akan hisap. Apa dia fikir, apa yang dia buat, semua dalam pengetahuan Allah, semuanya akan dihisap oleh Allah. Betul? Yang itu akan menjadikan seseorang itu lebih baik. Sebab itu bila Allah kata apa? Sebab Nabi Yusuf ni diperlihatkan dengan iman. Burhana Rabbi. Okay, sebab adanya iman, itulah yang menjadi benteng. Okey, itulah yang menjadi benteng. Boleh Baik. Okey, sekarang kemudian Allah kata apa? Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah takdir daripada kami, linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Linasrifa, memalingkan Yusuf alaihissalam ini daripada as-su', perkara-perkara yang tak baik, dan juga fahsya, perkara-perkara yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu adalah daripada hamba-hamba Allah yang terpilih. Mukhlasin ni ada banyak terjemahan. Pertama, dia adalah bermaksud terpilih. Yang kedua, dia bermaksud orang yang ikhlas. Yang ketiga, mukhlisin ni adalah merujuk kepada orang yang dibersihkan daripada dosa. Okay, yang kita kata ikhlas tu kan. Apa maksud ikhlas ni? Yang dimaksudkan dengan ikhlas ni adalah orang yang ikhlas. Okay, dia buat tu memang kerana Allah, tak ada sebab-sebab yang lain.
Kedua adalah kerana dia adalah orang yang terpilih, dan yang ketiga adalah orang yang dibersihkan daripada dosa. Baik. Di sini kita akan tengok kalimah mukhlasin ni, kita akan tengok dekat sini orang-orang yang dapat darjat ini, mukhlasin, maka dia adalah orang yang akan terpelihara daripada godaan syaitan. Orang yang mukhlasin, ikhlas ni, dia akan terpelihara daripada godaan syaitan. Allah Ta'ala sebut pada, saya cek ibu-ibu saya cek je surah yang ke-38. Saya buka untuk ibu-ibu, surah 38. Surah Sad, surah 38, ayat yang ke-82. Okey. Tengok ayat 82 ni Allah kata apa? Surah Sad, surah 38, ayat 82. Allah kata, qala fa bi'izzatika, telah berkatalah iblis, fa bi'izzatika, demi kekuasaan kau wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Ni iblis berjanji dengan Allah. Dan iblis ni kata pada Allah apa? Illa, melainkan ibadaka, hamba-hamba kau, minhumul mukhlasin, iaitu daripada kalangan orang yang mukhlasin. Artinya, iblis sendiri mengiktiraf yang mana Yusuf AS ini adalah orang yang terselamat daripada bisikan iblis. Jadi macam mana kita Taurat pula boleh kata, Nabi Yusuf itu telah ada keinginan kepada Zulaikha. Sedangkan iblis kata, orang yang mukhlasin ni, dia akan terselamat daripada godaan-godaan syaitan, daripada godaan iblis. Dan itulah ayat yang pada ayat yang ke-24, antara yang menyelamatkan Nabi Yusuf AS daripada godaan iblis, kerana dia adalah orang yang mukhlasin. Okay? Dan orang yang Allah berikan iman. Alright. Ada beberapa soalan ke daripada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Majlis mempersilakan para jamaah muslimin dan muslimat untuk membuat pertanyaan. Silakan. Okey, baik. Sementara nak tunggu soalan ni, Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, ini kita satu benda yang kita kena tahu. Allah kata apa? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kata Allah, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dalam surah Ar-Rahman kata Allah, bagi orang yang takut untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat, maka Allah kata mereka ni akan diberikan jannatan, iaitu ada dua syurga. Sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga Allah, maka dia akan memiliki dua syurga. Oh, rupa-rupanya kita ingat kita dapat satu syurga. Tak. Penghuni syurga Allah akan dapat dua syurga. Kata Imam Ibn Kathir, kenapa dua syurga? Satu syurga adalah kerana dia melakukan ketaatan apa yang Allah perintah, dia buat. Dan satu lagi, iaitu apa yang Allah larang, dia tinggal. Dia akan dapat satu lagi syurga. Nampak tak? Iblis tipu kita. Kalau kamu nak buat satu ibadah, kalau kamu nak dapat syurga, awak kena beramal baru dapat syurga. Beramal baru dapat syurga. Tapi kita terlupa meninggalkan sesuatu kerana Allah tak bagi, kita tinggalkan, kita tak buat. Itu pun dikira sebagai ibadah dan itu pun menjadi sebab kita dapat syurga Allah. Jadi satu syurga dia dapat kerana dia buat apa yang Allah perintah, dan satu lagi syurga dia dapat kerana dia tinggal apa yang Allah larang. Baik, itu soalan. Ustaz, ada tak saudara? Penjelasan lanjut tentang Nabi Yusuf mentakwil mimpi. Maksudnya kisah dia nanti.
Lepas ni kita akan jumpa bila Nabi Yusuf tolak godaan ni, maka Zulaikha ni nak pastikan Nabi Yusuf ni masuk dalam penjara. Bila dia masuk dalam penjara, masa tu adalah satu kisah berlaku, iaitu didatangi kawan-kawannya di dalam penjara tu, berceritalah sekian-sekian dia pun takwil. Kemudian nanti kita akan jumpa bila dia ni dah terkenal, raja pun panggil dia dan raja pun minta ditakwilkan mimpinya tentang ada lembu yang 7 ekor makan 7 ekor yang gemuk lah, macam-macam lah. Kita akan jumpa cerita tu nanti. Okey? Baik. Okey, baik. Macam mana ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab kenapa saya berhenti dekat sini? Sebab nanti kalau kita masuk ayat yang ke-25, dia tak boleh stop sampailah ayat yang ke-29. Di 25 sampai 29 tu dia tak boleh stop sebab dia adalah satu babak. Kita akan tengok babak yang seterusnya. Kalau kita betul-betul menghayati ayat ni, dia akan melihatkan kepada kita tu babak tu jadi nervous. Dia macam alamak, sekarang ni macam mana kan Nabi Yusuf dah terselamat ni. Nanti lepas ni Nabi Yusuf lari, dia buka pintu, kemudian yang dia nampak depan pintu tu adalah suami kepada Zulaikha. Dan suami Zulaikha ni tengah perhatikan perbuatan Zulaikha dengan Nabi Yusuf AS. Kalau kita tengok drama, masa ni lah dia buat bersambung kan. Sebab dia nak hook kita tu kan, dia buat bersambung. Kita tak tahu apa ceritanya dekat sini. Sebab kalau disambung pada ayat 25 nanti, kita kena berhenti pada ayat yang ke-29. Okey. Baik. Okey. Apakah hikmah terbesar penting dari cerita Nabi Yusuf AS ini? Okey. Antara cerita yang paling penting dalam kehidupan Nabi Yusuf ni adalah ujian-ujian yang menimpa Nabi Yusuf. Surah ini diturunkan pada zaman Nabi sedih. Disebut Amul Huzun. Kalau Puan Sa'dia ikuti daripada awal, saya dah sebut, dia turun masa zaman Nabi sedih. Nabi dah 10 tahun berdakwah, 10 tahun itu ditolak, dimaki hamun, bahkan ada sahabat Nabi dibunuh. Dan kemuncak kesedihan Nabi adalah kewafatan Abu Talib, pakcik Nabi, dan kewafatan Khadijah. Kalau kita, ni adalah ujian yang membuatkan kita terduduk dah. Dah tak boleh bangkit dah. Sebab kita kata, saya dah putus asa lah, give up. Saya penat. Buat apa saya merisikokan diri saya untuk sesuatu yang tak datang manfaat? Saya dah buat 10 tahun, bukan setahun, bukan sebulan, 10 tahun. Sampai orang dah baling batu lah dan sebagainya, orang dah maki hamun dan sebagainya. Jadi Allah turunkan surah ini sebagai penguat semangat. Allah nak kata apa? Kamu tengok seperti Yusuf. Kenapa aku datangkan ujian daripada awal, dibuang dalam perigi, kan, disempitkan, orang tak suka, dibenci sebagainya. Sebab Allah nak takdirkan ada sesuatu yang lebih baik. Iaitu Allah nak pindahkan Yusuf daripada Palestin menuju ke Mesir, dan di Mesir itu dia akan jadi lebih besar dan dia jadi lebih hebat. Okey, nak mengajar dia kebergantungan hanya kepada Allah. Keyakinan pada Allah banyak. Sebab itu bila Nabi turunnya surah ni, apa yang berlaku pada Nabi? Nabi tak duduk rumah dah. Nabi tak layan perasaan sedih dia. Nabi bangkit dan Nabi pergi berdakwah ke bumi Taif. Kalau kita lah dalam keadaan sedih ni, cakaplah apa-apa saya tak nak dengar lah. Tak apalah, saya putus asa lah. Tengok perabot rumah pun kita kata Allah teringat pasangan kita kan. Tapi Nabi tak. Bila berlaku macam tu, turunnya ayat ni menjadi Nabi kuat dan Nabi yakin ni adalah takdir yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Menyebabkan Nabi bangkit dan Nabi pergi berdakwah ke bumi Taif. Keluar daripada zon dia. Pergi berdakwah di bumi yang lain. Kuatnya semangat Nabi SAW. Akibatnya kita tengok daripada itu, rentetan itu mendatangkan adanya perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua, dan membawa Nabi hijrah ke bumi Madinah. Bayangkan kalau tak berlaku benda ni. Nabi duduk Mekah, sampai bila pun Nabi tak akan dapat kita kata menandingi Abu Jahal sebab dia paling berkuasa. Tapi bila Nabi duduk di luar Mekah, berhijrah dah, maka berlakulah pertembungan di antara kerajaan Nabi dengan kerajaan Abu Jahal. Barulah dapat ditandinginya Abu Jahal. Maksudnya benda yang paling besar sekali adalah kita berdamai dengan takdir. Jangan cepat jangan tergopoh-gapah lah menghukum takdir. Kenapa takdir saya macam ni, teruk sangatlah saya ni,
orang yang semua tak suka saya. Jangan kita menyalahkan takdir. Jangan tegur pukul apa. Ya, betul. Okey, betul. Di Taif kan Nabi terima cabaran besar dalam dakwahnya, betul. Sebab itu bila Nabi dah dibaling batu, kan? Kan kita kalau ibu-ibu pernah pergi satu masjid namanya Masjid Al-Ku dengan Masjid Ad-Das. Kan Ad-Das ni masjid daripada ada seorang hamba tu, kan dia bagi buah anggur kepada Nabi SAW kan. Lepas tu ada satu masjid, Masjid Ku, Masjid Siku. Nabi SAW bila dah dikejar tu, Nabi pun dah berlari. Nabi dah tinggalkan bumi Taif tu. Lalu Allah Ta'ala, lalu Nabi SAW duduk dengan Zaid bin Harisah, yang mana Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa tu panjang, saya lupa. Kalau ibu-ibu boleh search doa Nabi SAW di Taif tu, ibu-ibu boleh faham apa yang Nabi luahkan. Sampai Nabi kata, aku tak tahu apa yang aku buat. Adakah salah? Ya, Nabi berdakwah dekat Mekah, orang Mekah kata kau salah. Nabi pergi Taif, Taif pun kata kau salah. Kalau kita lah, kita buat kita rasa betul ni. Tapi semua yang kita buat, orang kata, kau salah lah. Kau salah lah. Kita rasa apa? Aku ni salah ke? Macam kita pun confused. Kita pun confused. Dan itu yang berlaku pada Nabi SAW. Sehinggalah Allah datangkan surah Jin. Allah datangkan surah Jin. Allah cerita tentang jin telah memeluk Islam dan mendengar bacaan Quran daripada Nabi SAW. Banyak cerita tu banyak. Dia jadi panjang lah. Tapi ujian tu menyebabkan Nabi jadi macam dia rasa confused. Terima kasih pointan. Dia jadi confused. Macam dia tak tahu nak kata apa. Semua orang kata dia salah. Dia tak tahu dia berada di mana. Okey, tadi tanya, adakah orang sekarang boleh takwil mimpi? Bagi saya tak adalah. Tak ada orang boleh takwil mimpi secara tepat, tak ada. Tetapi panduan yang Nabi sebut tadi tu kepada sahabat Nabi, iaitu 3 je jenis mimpi kita. Kalau baik datang daripada Allah, kalau tak baik daripada syaitan, kalau adalah biasa-biasa itu adalah mainan tidur saja. Okay, jangan kita duk cakna sangatlah. Seronok sangat. Kenapa? Mimpinya mimpi telah dimakan ular kan. Mimpi makan ular, dia kata ni sebab ada orang nak saya ni. Itu mimpi takwil-takwil yang kita tak kata benarlah sebab tak ada panduan pun sebenarnya, tak ada panduan. Itu ilmu yang Allah berikan. Alright? Baik. Saya berhenti dekat sini untuk ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf. Hari tu pun saya tak dapat nak live dan juga minta maaf juga atas kelewatan hari ini. Ada urusan-urusan yang saya tak dapat elakkan. Saya bawa balik daripada hospital sampai solat terus kita live Tak sempat lagi tengok anak-anak. Jadi insya-Allah saya berhenti dekat sini. Kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-25 kan. Okay, pada ayat ke-25 pada kesempatan yang akan datang. Insya-Allah. Wallahu a'lam.